Baiklah saudara, untuk perkembangan semasa Sarawak, kita ke RTM Kuching bersama Bu Mawin di sana. Silakan Bu Mawin. Baik, terima kasih Dr. Lela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam hormat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat pulang ke Kuala Lumpur pada pukul 4.05 petang selepas lawatan rasmi 2 hari di Kuching. Keberangkatan balik baginda berdua di lapangan terbang antarabangsa Kuching diiringi oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Ragat Kurdi Taib, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan isteri Datin Patinggi Jumaani Tun Tuan Kubujang, Speaker Dun Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Ketua-Ketua Jabatan dan Pemimpin Masyarakat. Yang di-Pertuan Negeri Tun Abdul Taib mewakili negeri Sarawak turut menyerahkan album kenangan sepanjang lawatan baginda berdua. Terdahulu dalam majlis berasingan, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan menyerahkan watikah pelantikan sebagai Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak kepada Datuk Misnu Taha. Majlis pengurniaan watikah dan taklimat berlangsung di Kompleks Islam Sarawak di Kuching pagi tadi. Dalam majlis itu turut menerima watikah ialah Datuk Kipli Yassin yang dilantik sebagai Mufti Sarawak, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suhaidi sebagai Timbalan Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak dan Khalidi Ibrahim dilantik sebagai Setiausaha Majlis Islam Sarawak. Antara 9 anggota Majlis Islam Sarawak yang dilantik ialah Datuk Dr. Adi Badiu Zaman Tuah, Datuk Hani Sarudu Hoklai, Datuk Abu Bakar Abdullah dan Datuk Helmi Gol Safri Ali. Terdahulu Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha menyampaikan taklimat mengenai peranan institusi Majlis Islam Sarawak yang disokong oleh Jabatan Agama Islam dan Jabatan Mufti Negeri. Datuk Misnu turut mendedahkan Pelan Hala 7 Majlis Islam Sarawak 2019 hingga 2030 yang merangkumi 6 bidang utama iaitu pengimarahan masjid, pendidikan, perundangan, ekonomi, sosio budaya dan dakwah. Pada masa sama, beliau menyatakan Baitul Mal Sarawak tahun lalu berjaya mengutip 136.5 juta hasil sedekah, wakaf dan zakat beserta sijil audit bersih 18 tahun. Majlis Islam Sarawak ditubuhkan pada 1 Mei 1955 dengan Datuk Abang Openg Abang Sapi'i sebagai Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak yang pertama. Penguatkuasaan keselamatan jalan raya akan dipertingkat sepenuhnya pada Januari tahun hadapan, terutama mengesan kesalahan tidak menggunakan tali pinggang keleda untuk penumpang belakang kenderaan selain kerusi keselamatan kanak-kanak dan tali pinggang keselamatan bagi semua penumpang bas. Mulai Januari tahun hadapan, kita mula akan membuat enforcement melibatkan polis, JPJ dan local authority akan mengeluarkan saman-saman bagi pengguna jalan raya yang tidak memakai tali pinggang belakang, rear seat belt dan juga kerusi keselamatan kanak-kanak. Ini merupakan, dan juga satu lagi ialah bus express yang wajib untuk memakai tali pinggang kepada penumpang-penumpang. Jadi dengan usaha dan kaedah ini kita harapkan menjelang tahun 2020 di hujungnya supaya Decade of Action yang disarankan oleh United Nations, kadar kemalangan di Malaysia akan kita target supaya dapat berkurang sampai 50%. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Malaysia, Datuk Rosli Isa yang juga Setiausaha Agung Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia berkata demikian pada program khas keselamatan jalan raya di hadapan stesen bas Morsa Jaya Miri. Katanya negara merekodkan kadar kemalangan maut yang tinggi bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini melibatkan 1,482 kes dengan lebih 65% daripadanya melibatkan penunggang motosikal. Datuk Rosli mendedahkan JKJR merangka pelan tindakan secara berterusan sehingga tahun 2020 termasuk menambah program khas pada penghujung tahun ini bagi meningkatkan jumlah anggota dengan menjadikan kelab motosikal berkuasa tinggi sebagai rakan duta keselamatan jalan raya. Jelas beliau, mereka akan membantu JKJR membuat kempen-kempen advokasi keselamatan jalan raya manakala proses saman masih kekal di bawah pihak polis dan Jabatan Pengangkutan Jalan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Miri, ASP Ali Malik berkata, kes kemalangan di daerah Miri merekodkan peningkatan daripada 3,630 kes pada tahun 2017 kepada 3,800
1,877 kes tahun lalu. Kalau kemalangan yang melibatkan rosak saja, kebanyakannya berlaku di area bandar. Tapi untuk kemalangan maut, dia banyak berlaku. Tapi salah satunya di Jalan Miri Bintulu. Jalan Miri Bintulu. Sebab mungkin dari segi faktor kelajuan lah. Kempen yang diadakan memfokuskan kepada semua pengguna jalan raya supaya mengamalkan sikap lebih berhati-hati untuk mengurangkan risiko kemalangan di samping persediaan bagi menghadapi musim perayaan Hari Gawai dan Hari Raya Aidilfitri. Dewan Perniagaan dan Industri Dayak DCCI menggesa kerajaan negeri dan agensi pelaksanaan pembangunan untuk mengambil inisiatif berani dalam meningkatkan penyertaan kaum Bumiputera, terutamanya kaum Dayak dalam sektor perdagangan dan industri. Sehubungan dengan itu, Presiden DCCI Dato' Joseph Salang Gandum mencadangkan agar kerajaan mewujudkan beberapa mekanisme intervensi untuk memupuk dan menggalakkan penglibatan perniagaan Bumiputera termasuk melaksanakan skim seperti mentor, pembangunan peniaga dan inkubasi perniagaan. Dato' Joseph juga mengatakan bahawa masyarakat perniagaan Dayak berminat untuk turut terlibat dalam membantu kerajaan membangunkan negeri ini. Beliau menambah, komuniti tersebut ingin mempunyai penyertaan aktif dalam pembangunan negeri, terutama sekali untuk menggantikan kontraktor luar yang telah bekerja di bawah projek-projek kerajaan. Dato' Joseph selanjutnya mengatakan sekurang-kurangnya masyarakat perniagaan Dayak boleh melakukan aspek penyelenggaraan projek-projek infrastruktur dan kemudahan tersebut apabila kontraktor luar telah menyelesaikan tugas mereka. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan dan Dialog Perniagaan DCCI ke-17 di Kuching. Pembikin filem di Asia perlu berubah seiring dengan peralihan teknologi filem ke era digital. Pengarah Anugerah Festival Filem ASEAN Antarabangsa AIFA 2019, Livan Tajam berkata, dengan tontonan secara dalam talian menguasai dunia pada masa ini, pembikin filem tidak lagi mampu hanya bergantung dengan jualan tiket di pawagam. Livan Tajam berkata, akhir-akhir ini semakin banyak pawagam di dunia sudah tidak dapat bertahan. Ekoran perubahan ini yang membolehkan penggemar filem beralih kepada tontonan secara dalam talian. Bercakap dalam Majlis Perasmian Ceramah Perniagaan dan Filem bersempena AIFA di Mahkamah Lama Kuching pagi tadi, Livan turut berharap banyak lagi filem tempatan dan antarabangsa dibuat di Sarawak kerana setakat ini ia masih jarang dilakukan. Dengan adanya penggambaran sedemikian, ia sekaligus dapat melonjakkan industri perfilman dan pelancongan Sarawak. Sementara itu, dalam majlis yang berlangsung malam tadi, filem tempatan Crossroads One to Jaga arahan Namron dilihat menguasai 5 pencalonan akhir daripada 9 kategori yang dipertandingkan di Anugerah Festival Filem Antarabangsa ASEAN 2019, AIFA 2019. 5 kategori tersebut adalah lakon layar terbaik, pelakon pembantu lelaki terbaik menerusi Amirul Afendi, pelakon lelaki terbaik Rosden Suboh, pengarah terbaik dan filem terbaik. Filem dari Indonesia yang bertajuk F. Mariam dan Vietnam Song Lang memberikan saingan sengit apabila juga menerima 5 pencalonan akhir. Selain itu, filem Shuttle Life arahan sulung pengarah muda Tan Seng Kiat turut dicalonkan dalam 2 kategori di AIFA 2019 kali ini. Manakala filem Pulang mendapat 1 pencalonan menerusi kategori pelakon lelaki terbaik, lakonan Remy Ishak, sementara filem Adiwiraku juga mendapat 1 pencalonan iaitu pelakon wanita terbaik menerusi Sanjita Krishnasamy. Filem-filem tempatan tahun ini bakal bersaing dengan filem-filem Asian yang lain, antaranya Tengkorak dari Indonesia, Signal Road dari Filipina dan Rina 2 dari Brunei Darussalam. Anugerah AIFA yang diadakan setiap 2 tahun bagi memberikan pengiktirafan kepada penerbit filem di rantau Asia. Untuk edisi keempat tahun ini, sebanyak 29 filem layak ke peringkat akhir daripada ratusan penyertaan. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan.